Kita akan bincangkan tentang perubatan tradisional. Sebenarnya apabila kita sedia maklum bahawa ada sahaja pengamal perubatan tradisional yang memasarkan pelbagai jenis ubatan, pelbagai jenis perkhidmatan yang kita pun kadang-kadang suka nak percaya. Tapi apa yang boleh kita percaya adalah apabila suatu unit perubatan itu berdaftar dengan kementerian di bawah Akta 2016, maka telah pun disahkan bahawa mereka mengamalkan perubatan tradisional mengikut spesifikasi Akta. Iya, jadi kan itu kita ingin bawakan topik ini, pengamal perubatan tradisional dan komplementari perlu segera berdaftar dengan Majlis PTNK. Jadi kita bawakan tetamu pada waktu ini, Datuk Seri Dr. Baharudin Abu yang Dipertua Pertubuhan Ethnosains dan Pengasas Pusat Rawatan Islam Al-Qalam. Assalamualaikum, selamat pagi Datuk Seri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama sekali kita tahu umum mengetahui Akta 775 Perubatan Tradisional dan Komplementari telah diluluskan pada tahun 2016 dan ini pastinya akan memertabatkan lagi PTNK ke satu arah yang lebih baik. Namun sehingga kini ramai yang belum mendaftarkan diri, terutama sekali bagi perawat di Majlis PTNK. Jadi bagaimana Datuk Seri melihat tentang perkara ini? Baik, alhamdulillah, terima kasih kepada ATM dan kepada semua pengamal perkhidmatan di Indonesia. Dan langkah pertama, KKM telah melancarkan kursus ataupun taklimat perubatan dan komuniti yang pertama, yang kaedah yang pertama lah. Yang ini merupakan kaedah yang kedua, mana semua pengamal harus berdaftar sama ada sementara atau pengamal secara tetap. Jadi insyaAllah saya mohon kepada semua pengamal perubatan agar melihat laman web Kementerian Kesihatan dan mendaftar secara rasmi sebagai pengamal perubatan yang mendaftar ke Akta PTK pada 2016. Jadi bagaimana proses untuk mendaftar ini dan bagaimana pengesahan itu dilakukan ke atas perubatan ataupun perkhidmatan yang ditawarkan? Okay, dia ada beberapa syarat. Syarat pertama, semua pengamal haruslah ada sijil sekurang-kurangnya sijil kemahiran Malaysia tahap ketiga hinggalah tingkat diploma lanjutan kemahiran Malaysia lah. Jadi syarat utama dia yang kedua, dia harus berpengalaman sekurang-kurangnya 10 tahun. Sebagai pengamal perubatan yang bertauliah. Baik, itu syarat-syarat utamanya. Syarat utama. Ya, dan kalau sekiranya mereka tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, apa sebenarnya yang mereka perlu lakukan? Mereka harus hadir pada kursus yang di pusat-pusat mendaftar yang bertauliah lah, dengan syarat pengamal yang mengadakan kursus itu harus ada sijil VTO, Vocational Training Operational. Jadi diharapkan kepada semua pengamal berhati-hati hadir pada kursus kerana yang diiktiraf oleh Kementerian Kesihatan yang hanya memiliki Vocational Training Operational sahaja. Jadi supaya sijil itu boleh sebagai maksud dia, supaya sijil itu boleh digunakan pakai untuk menaikkan taraf pengamal tadi itu untuk mendaftar dengan Kementerian Kesihatan. Tapi Datuk Seri, kalau kita lihat perbandingannya dengan pengamal perubatan tradisional dengan doktor biasa di klinik. Doktor itu menjalani latihan 6 tahun housemanship dan sebagainya. Tapi untuk pengamal perubatan hanya diperlukan adalah sijil. Bagaimana kita melihat perbandingan ini? Okey, kebanyakan pengamal perubatan yang tradisional dan komplementari ini, dia orang ni adalah mewarisi ilmu keturunan daripada keturunan masing-masing. Yang itu dipanggil ethnosains perubatan. Ethnosains perubatan maksud dia kearifan tempatan yang diwarisi oleh nenek moyang daripada turun-temurun. Jadi benda ini memang agak sukar untuk dipastikan, itu kerana itu mereka harus berganding rapat dengan sumber manusia. Daripada sumber manusia kita ada satu dipanggil penilaian pencapaian terdahulu. Jadi dia tak perlu menghadiri kursus, dia perlu berdaftar dengan Kementerian Sumber Manusia dan dia akan ditauliahkan dan ada pegawai penilai yang menentukan mengikut NOS yang diiktirafkan oleh Kementerian Sumber Manusia. Okey, baik. Jadi mereka boleh daftarkan diri dengan Kementerian Sumber Manusia kalau sekiranya mereka mempunyai pengalaman yang lebih, cuma mereka tidak ada pengurusan dari segi macam sijil kemahiran dan sebagainya. Okey, baik. Dan cuma dari segi aspek kesedaran dalam kalangan pengamal perubatan tradisional ini, adakah mereka sedar dan tahu tentang keperluan dan juga kepentingan perkara ini? Okey, kerana itu Pertubuhan Kebajikan Ethnosains sentiasa mengorak langkah, sentiasa memberitahu kepada masyarakat dengan sama ada kita keluar pada Sama Agama Malaysia atau gunakan surat khabar tempatan, dan kita juga mengadakan kelas di universiti tempatan. Sebelum ni kita pernah buat di UKM dan Universiti Malaya, dan
Setakat ini sambutannya alhamdulillah amat menggalakkan dan kita terima feedback pada pengamal bahawa dia orang ramai yang dah mula sedar dan ramai yang mula melanjutkan pelajaran hingga ke tingkat PhD. Okey, kesedaran tu timbul apabila adanya pendedahan yang seperti itu, ini turun padang dan sebagainya. Dan adakah majoriti pada mereka sebenarnya sedar dah hakikat tentang perkara itu ataupun mereka masih lagi menganggap bahawasanya ini semua perkara yang remeh saja, tak perlu sangat untuk kita mendaftar ini. Okey. Kan? Setakat hari ini ramai 36,000 pengamal perubatan tradisional dan komplementari ini telah berdaftar di bawah Majlis PTK dan kebanyakan mereka ni mempunyai sijil tahap yang ketiga yang diiktiraf oleh Kementerian Sumber Manusia dan insya-Allah dalam mereka ni sebahagian adalah proses untuk mendaftar dengan Kementerian Kesihatan. Sebagai rakyat pun kita bimbang apabila ada pengamal perubatan yang mewawarkan ubat untuk COVID-19 sebagai contoh yang terbukti tidak berkesan tetapi ditawarkan semata-mata berdasarkan pada permintaan. Jadi bagaimana untuk kita memberi pendidikan kepada rakyat bahawa kalau ingin membeli ubat-ubat tradisional ni cari yang mendaftar? Bagi saya ini adalah satu masalah di sekarang pengalaman lah suka menawarkan kaedah-kaedah rawatan yang di luar kotak pemikiran manusia lah. Kerana itulah kita memohon kepada semua pengamal agar tidak menawarkan apa perkhidmatan tidak mengikut kriteria yang diwawarkan oleh Kementerian Kesihatan kerana ini akan merosakkan nama dan imej pengamal perubatan itu sendiri dan pada masa yang sama juga masyarakat akan memandang rendah kepada amalan tradisional ini. Okey, baik. Dan kita ada juga menunjukkan beberapa visual berkaitan dengan pendaftaran yang perlu dilakukan secara berperingkat dan sebagainya. Inilah sebenarnya yang diperjuangkan oleh Ethnosains sendiri untuk memastikan adanya kesedaran dalam kalangan pengamal perubatan tradisional ini dan dalam masa yang sama juga kita ingin tanya kepada Datuk Seri sendirilah melihat kepada pengalaman yang pernah dilalui selama hari ini bagaimana sebenarnya pertubuhan kebajikan Ethnosains perubatan alam Melayu dan komplementari Malaysia ini ataupun Ethnosains mampu menjadi pendukung dan juga menarik pengamal-pengamal perubatan tradisional ini untuk bersama-sama dalam usaha ini. Kita ada 6 matlamat utama lah penubuhan Ethnosains ini. Yang pertama, kita ingin menyatukan pengamal Ethnosains perubatan dan komplementari serta tamadun Melayu supaya dapat bersama-sama berkongsi ilmu pengetahuan dan kepakaran yang demi menaikkan martabat warisan Melayu Nusantara. Dan yang kedua, kita ada membantu ahli mendapatkan iktirafan berdasarkan modaliti masing-masing. Sama ada bersama dengan sumber manusia pada tahap 1, 2, 3, diploma hinggalah tingkat PhD. Dan kita juga yang ketiga, kita ada mengadakan MOU dan kerjasama dengan misi-misi tempatan PTA demi untuk menaikkan martabat lah mana semua pengamal-pengamal tradisional itu kita persijilkan dan daripada peringkat yang terendah tahap 3 hinggalah peringkat PhD. Dan keempat, kita bekerjasama dengan majlis-majlis agama tempatan negeri supaya pengamal ini tidak lari daripada akidah dan mengikut syariat yang ditetapkan oleh agama Islam lah. Yang kelima, kita membantu dia orang buat kajian dan menyelidik kaedah rawatan itu sama ada berketepatan tak dengan apa yang dituntut oleh syariat. Dan yang keenam, kita membantu memasarkan produk-produk mereka lah supaya dapat sijil halal seperti mana yang ada di begini sijil halal supaya produk mereka diterima oleh masyarakat. Jadi yang penting ada sijil halal, ada KKM. Jadi itu salah satu cara dan kaedah masyarakat untuk membeli produk-produk seperti yang ditawarkan lah. Tapi perubatan tradisional ini tidak terhad kepada masyarakat Melayu saja, ada perubatan yang diamalkan oleh masyarakat India, Cina dan juga komuniti-komuniti di Sabah dan Sarawak. Jadi adakah mereka juga boleh mendaftar di bawah akta yang sama? Semua. Apa saja kaedah, ada 7 kaedah rawatan sama ada India, Cina, Ayurveda, semua homeopati, semua berdaftar dengan ada 7 kategori. Okey. Apa kelebihan sekiranya mereka mendaftar dan apa kekurangan sekiranya mereka tidak mendaftar? Sebab mungkin bagi mereka merasakan sekali lagi perkara ini mungkin tak apalah mereka buat secara kecil-kecilan cuma di kampung-kampung dan pedalaman sahaja dan mereka ada mengamalkan amalan-amalan yang tertentu yang mungkin kalau dibawakan ke peringkat yang lebih rasmi perkara-perkara itu mungkin tidak boleh
boleh dijadikan sebagai satu yang sah, halal, berkaitan dengan halal dengan haram tadi? Okey, seandainya mereka berdaftar, ada orang bergabung di bawah satu pertubuhan, jadi kaedah rawatan itu boleh dipantau. Yang pertama. Yang kedua, kita boleh bantu menaikkan taraf daripada amalan warisan tadi itu kita persijilkan melalui kaedah-kaedah yang dibutulikan oleh Universiti Kebangsaan Malaysia dengan Universiti Malaya. Okay. Dan tidak terhad kepada ubat yang dimakan, tapi juga teknik yang digunakan. Teknik urut kaedah rawatan. Yang kita lihat viral sekarang ini ada teknik urut yang kalau saya sendiri, saya mungkin takut nak mencubalah. Tapi pengamalnya kepala lebih kurang sama macam saya. Tapi tekniknya agak gah lah. Okay. Jadi kesemua teknik-teknik ini adakah juga boleh didaftarkan? Boleh mendaftarkan mengikut modaliti masing-masing, mengikut nos yang disediakan oleh Kementerian Sumber Manusia. Okey, kan itu perjuangannya ada tradisional kepada profesional, kerana mungkin ramai yang tak tahu sebenarnya bahawasanya pengamalan tradisi yang selama ini diamalkan itu supaya boleh dijadikan sebagai satu profesi yang profesional, boleh dibawa sampai ke peringkat lebih tinggi macam Sri sendiri mana kita boleh pergi sampai ke tahap PhD malah begitu ya. Dan cuma mungkin dari segi maklumat tersebut tidak sampai kepada mereka boleh sampai ke tahap itu. Okay. Ya. Sebagai pengamal perubatan ini, sebagai contohlah, masyarakat memandang sini bahawa tradisional ini adalah bomoh, dukun, tok pawang. Tapi sebenarnya tidak. Kaedah rawatan ni berbeza. Kalau bomoh dan pawang ni dia menggunakan kemian dan semua. Inilah yang kita perlu bentras tadi tu. Jadi kenapa kita perlu bernaung di bawah satu payung supaya kita betulkan kaedah-kaedah rawatan dan kita tunjuk teknik-teknik yang betul supaya benda ni boleh diterima masyarakat. Supaya kita nampak profesional. Okey, jadi apa saranan Datuk Sri kepada perawat yang sedang menonton pada waktu ini dan apa sebenarnya yang Datuk Sri boleh tawarkan untuk membantu perawat-perawat ini untuk mentabakkan lagi PTNK selaras dengan Akta 775? Kepada semua pengamal di luar, marilah kita bersama-sama bersatu hati, hala tuju yang sama. Kita duduk di bawah satu payung, kita bersatu dan kita sama-sama menaikkan martabat perubatan Melayu di Nusantara. Dan yang kedua, marilah juga kita sama-sama menaikkan taraf supaya semua pengamal perubatan yang mewarisi ilmu keturunan ini dapat dipersijilkan supaya dapat diterima masyarakat. InsyaAllah. Terima kasih Datuk Sri kerana sudi bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Dan kita harapkan supaya mesej ini sampai kepada para pengamal perubatan tradisional di luar sana supaya berdaftar, ambil langkah selanjutnya bagi menaikkan martabat apa yang sedang anda lakukan turun-temurun agar diterima oleh segenap lapisan masyarakat. Ya, betul. Baik, jadi kami ucapkan terima kasih kepada Datuk Sri Dr. Baharudin Abu yang di-Pertua Pertubuhan Ethnosains dan pengasas Pusat Rawatan Islam Al-Qalam bersama kita pada waktu ini untuk berkongsi tentang perkara ini.